Juga kita telah menyebut pandangan Imam Al-Jassas. Hari ini saya nak seperti pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibn Qayyim. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, merupakan pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Jihad itu ada dua keadaan. Kalau sebut tentang peperangan, ada dua keadaan, iaitu peperangan semasa hayat Rasulullah SAW dan selepas daripada kewafatan baginda. Keadaan yang pertama, jihad disyariatkan selepas peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah secara ijma' ulama, disepakati oleh para ulama. Peperangan itu disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Tidak ada ulama yang mengatakan sebelum hijrah ke Madinah. Maknanya di Mekah tidak berlaku peperangan, tidak dibenarkan Nabi SAW dan para sahabat untuk menyerang atau berperang dengan mana-mana orang-orang musyrikin. Baik, bagaimanapun selepas jihad disyariatkan, adakah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Selepas jihad diperintahkan oleh Allah Ta'ala di Madinah, adakah hukumnya fardu ain? Fardu ain dengan makna setiap orang wajib menyertainya. Jikalau tidak menyertai peperangan, hukumnya berdosa. Adakah begitu? Ataupun hukumnya fardu kifayah? Idza qama bihi ba'd saqata al-baqi. Sekiranya satu golongan telah menjalankan dan menjawab itu, terlepaslah sebahagian yang lain daripada kewajipan tersebut. Adakah sebahagian sahabat ikut berperang, sahabat yang tinggal di Madinah terlepas daripada dosa? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Apabila tersebut pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia maknanya kita memetik pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ibn Hajar ni biasa orang biasa dengar nama dia. Nama penuh dia Syihabuddin gelaran dia Abdul Fadl gelaran. Kemudian nama dia Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar Al-Asqalani. Asqalan sebuah tempat yang terletak di Palestin. Asqalani asal dia daripada Palestin. Ulama dalam mazhab Syafi'i, merupakan seorang ulama fiqh mazhab Syafi'i yang terkenal dan termasuk ulama hadis yang terkenal dengan kitab Fathul Bari, syarah pada Sahih Al-Bukhari. Dilahirkan pada tahun 273 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah. Baik. Dalam hal ini Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengutip pandangan Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu salah satu nama besar. Yang kita tahu nama kitab dia Al-Ahkam Sultaniyah, kitab yang dikira lengkap membahaskan tentang sistem politik dalam Islam. Al-Mawardi juga ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Mawardi berpendapat hukum jihad adalah fardu ain kepada golongan muhajirin, dan tidak kepada golongan yang lain. Ini orang Islam yang berada di Madinah, jihad itu wajib kepada golongan muhajirin. Sebab kalau kita lihat dari segi konteks sejarahnya, peperangan yang mula-mula sekali adalah peperangan Badar. Dan peperangan Badar adalah tujuan untuk mendekat kafilah Abu Sufyan dan merampas kembali harta benda milik orang Islam yang dijual, yang diperdagangkan. Jadi orang Islam yang memiliki harta tersebut adalah orang muhajirin, maka mereka diwajibkan. Ini pandangan Imam Al-Mawardi menyertai peperangan tersebut. Pun begitu tuan-tuan dan puan sekalian, dari segi sejarahnya kita lihat tidak demikian. Ini bukan semua orang muhajirin mesti pergi. Ada yang tinggal di Madinah. Jadi hukumnya orang-orang
Ansar, orang-orang Madinah, Nabi SAW ajak mereka pergi menyertai peperangan ini secara sukarela, volunteer. Sampai di tengah jalan dan baginda SAW ingatkan balik perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang kedua, yang mana orang-orang Madinah berjanji untuk mempertahankan nyawa Nabi SAW dalam kota. Wan tansuruni idza qadimtu ilaikum, perjanjian itu dalam kota. Bila dah keluar daripada Madinah, orang-orang Ansar tidak ada lagi kewajipan mempertahankan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta pandangan mereka macam mana, nak ikut serta ke tak? Dan mereka menyebut, wakil dari orang Ansar mengatakan, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, seakan-akan kau bertanya ini, kau memasukkan kami wahai Rasulullah, ada perjanjian kami dulu. Ya, dan kalau kau pergi ke mana pun, walaupun ke lautan api, kami akan menyertai dan meredam bersama engkau wahai Rasulullah. Ini orang-orang Ansar di sini menunjukkan bahawa kalau benda itu wajib, Nabi SAW tidak akan bagi pilihan. Maknanya kalau orang Ansar kata kami nak balik wahai Rasulullah, kami nak balik ke dalam ke rumah kami, Nabi tak boleh halang. Bila kata Nabi bagi pilihan, maknanya benda itu tidak wajib. Jadi pandangan Imam Al-Mawardi wajib kepada golongan Muhajirin dan tidak kepada golongan Ansar. Ya. Baik. Kemudian Imam As-Suhaili rahimahullah pula berpendapat hukum jihad adalah fardu ain ke atas golongan Ansar. Satu pandangan kuat. Orang-orang muslimin, orang Islam yang berada di Madinah, wajib fardu ain pada mereka dan tak wajib kepada yang lain. Tak wajib kepada orang Muhajirin dan orang-orang yang bukan penduduk Madinah yang masuk Islam kemudian datang duduk kat kota itu. Tidak wajib, itu pandangan dia. Terbalik, berbeza dengan pandangan Imam Al-Mawardi. Dia berhujah dengan peristiwa bai'ah mereka kepada Rasulullah SAW pada malam Al-Aqabah. Ini perjanjian Aqabah yang saya sebut tadi. Pandangan dia, oleh kerana orang-orang Madinah yang berbai'ah, membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas mereka, tidak pada orang Mekah, tidak pada orang Muhajirin. Dari balik kedua pendapat ini, bolehlah disimpulkan bahawa hukum jihad adalah fardu ain bagi kedua-dua belah pihak. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Fardu kifayah untuk golongan selain mereka, Muhajirin dan Ansar, fardu ain. Ya. Dan fardu kifayah kepada golongan lain yang datang dari luar. Salman Al-Farisi, siapa-siapa yang datang dari luar, tak ada kena-mengena dengan Madinah, tak ada kena-mengena dengan Mekah. Orang Islam jenis ini, mereka adalah fardu kifayah. Walau bagaimanapun hukumnya tidak bersifat umum antara kedua-dua pihak. Jihad adalah menjadi kewajipan golongan Ansar jika musuh menyerang kota Madinah. Ini atas bai'ah yang dibuat. Kalau musuh serang Madinah, penduduk Ansar, orang-orang Ansar wajib fardu ain. Ya. Kemudian kewajipan bagi golongan Muhajirin jika mereka ingin menyerang musuh bagi mempertahankan hak mereka. Sebab itu Sariyah yang diutus oleh Nabi SAW pergi menyerang kabilah-kabilah dagangan Quraisy. Ya. Nabi SAW utuskan orang-orang Muhajirin. Sebab itu hak mereka, mereka nak rampas hak mereka, tak boleh disuruh orang lain. Orang Muhajirin sendiri yang kena turun padang untuk mempertahankan hak mereka. Hujah ini disokong dengan peristiwa peperangan Badar, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Itu keadaan utama semasa kehidupan atau semasa hayat kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian keadaan yang kedua lepas Nabi wafat. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, menurut pendapat yang paling masyhur, hukum jihad adalah fardu kifayah, melainkan jika terdapat keperluan. Ya, jadi zaman lepas Nabi SAW wafat, peperangan adalah fardu kifayah. Maknanya orang Islam dah ramai. Ya, sebahagian kumpulan tentera yang diutuskan oleh khalifah, mereka itulah wajib menjalankan kewajipan jihad. Manakala orang-orang Islam yang bekerja
sebagai peniaga, petani yang terlibat dalam pentadbiran negara, yang itu tidak dikerah untuk turun ke medan perang. Sama dengan zaman kita sekarang ni, di mana kita ada Angkatan Tentera Malaysia ATM di bawah Kementerian Pertahanan. Kalau berlaku peperangan, mereka itulah yang pergi berperang. Mereka yang mendapat latihan senjata, sedangkan kita ni orang awam. Kita ni sivil lah, orang awam kan. Non-opponent dia bagi itu istilah ni. Kita ni bukan orang-orang yang mahir guna senjata, bukan orang yang boleh memberi ancaman. Sebab mana kita ni orang sivil, orang awam. Maka kalau berlaku peperangan, maka anggota tentera lah yang pergi perang. Sebab mereka itu dibayar gaji dengan cukai awam, cukai yang kita bayar. Bayar gaji tentera, bayar gaji polis, macam itulah. Jadi sekarang tak ada peperangan, maka mereka buat latihan apa sebagainya lah, untuk aktiviti dalam kamp tentera. Macam bomba juga, bukan jadi hari-hari kebakaran. Bomba pun kita bayar gaji. Maknanya dengan cukai-cukai rakyat bayar gaji bomba. Bomba kerja dia hari-hari, dia bersihkan lori tu kan, lori bomba tu. Tiba-tiba dia buat latihan macam mana kalau berlaku kebakaran, mereka nak cepat-cepat pakai baju tu kan. Itu kerja dia dah. Tak apa, lepas dah buka kan, siap, buka balik. Esok buat lagi. Itu kerja dia. Dan memang dia dapat gaji sebab tu. Bila ada kebakaran, maka dia macam itulah dalam peperangan. Askar-askar tentera Malaysia ni yang kita dapat latihan, mereka lah yang kena pergi berperang. Kalau tak cukup anggota tentera, maka akan dikerah orang yang pernah mendapat latihan wataniyah. Kita ni kira. Tetapi kata pengarang, jadi kewajipan ini dikenakan pada siapa yang ditentukan oleh pemerintah Islam. Melainkan jika terdapat keperluan bila mana tentera pun dah mati, ramai mati, dan tentera musuh menyerang sampai keadaan yang tak lagi terkawal, menyebabkan orang awam juga terpaksa terlibat dalam peperangan. Ini macam berlaku di Iraq dan sebagainya, sampai orang awam pun kena belajar guna senjata dan tembak. Sampai mereka itu, maka jihad akan menjadi fardu ain. Musuh telah masuk dalam bandar, musuh telah masuk dalam kota-kota, dan menindas orang-orang awam, menindas orang-orang Islam, menjatuhkan maruah orang-orang perempuan, memperkosa dan sebagainya, mengapa harta benda masuk dalam masjid. Ini semua tak payah tunggu askar, tak payah tunggu tentera lah. Kita orang-orang awam dengan apa senjata yang ada, parang ke apa tu, kena bangkit menentang. Sebelum itu, kewajipan itu wajib bagi golongan yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam erti kata ini, angkatan tentera. Inilah pandangan majoriti ulama, bahawa hukumnya fardu kifayah, dan mesti dijalankan dalam tempoh tertentu. Baik, pada zaman dahulu, zaman pemerintahan Abbasiyah, para ulama cenderung kepada jihad hukumnya fardu ain, setahun sekali mesti dijalankan serangan ke atas negeri orang kafir. Hukumnya fardu kifayah. Hujah mereka berdasarkan kepada fakta bahawa bayaran fidyah, bayaran jizyah mesti dipungut daripada negara orang kafir selama sekali dalam setahun, bagi menggantikan atau mengelakkan berlaku peperangan. Ini dalam kaedah fiqh dia. Apabila negara-negara orang kafir yang tidak mau tunduk kepada undang-undang kepada negara orang Islam, kita minta supaya Islam boleh disebarkan di negara dia. Ini ketika Islam kuat. Kalau pemerintahnya tidak benarkan, maka baru berlakulah jihad, peperangan untuk membuka kota tersebut. Bukan untuk paksa mereka masuk Islam. Tak. La ikraha fid-din. Masuklah kota dia supaya boleh masuk berdakwah, supaya Islam boleh sampai. Dan mereka boleh kekal dengan agama dia. Kalau agama Kristian ke, agama Buddha ke, kekal dengan agama dia. Cuma yang penting Islam boleh masuk. Yang penting dan pendakwah boleh masuk.
Okey. Dan hukumnya fardu kifayah setahun sekali. Sebab kalau negara yang tunduk kepada pemerintah Islam pun hanya boleh dikutip jizyah setahun sekali. Seperti zakat kepada orang Islam. Kutip zakat kepada orang Islam setahun sekali, maka kutip jizyah daripada orang kafir juga adalah setahun sekali. Mana-mana negara yang belum tunduk kepada kekuasaan Islam, maka mesti serang setahun sekali. Itu pandangan ulama-ulama pada zaman pemerintahan Abbasiyyin. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang kafir sangat bimbang kalau kembali semula khilafah Islamiah, balik semula pemerintahan Khalifah Islam. Dia kata nanti orang Islam akan serang Amerika Syarikat, serang Denmark, serang Perancis, serang UK, serang semua untuk paksa orang ataupun masuk Islam. Jadi pandangan ini ditolak oleh Syekh Al-Qaradawi. Kerana pada hari ini dakwah Islam berjalan di negara-negara kafir. Ya, di negara-negara non-Muslim dakwah Islam berjalan dan kadang-kadang mendapat sokongan daripada pemerintah di sini. Saya pernah mendengar ucapan Prince Charles menyokong bahawa Islam ni agama yang baik. Islam denounce terrorism, Islam menolak sebarang keganasan, dan dia kata agama ini adalah agama yang peaceful religion. Jadi dia kata minta kepada rakyat United Kingdom supaya terbuka menilai agama Islam seperti agama-agama yang lain sebagai major faith, sebagai salah satu agama yang besar dalam dunia pada hari ini. Jadi ucapan itu saya tengok memang bukan suatu tidak ada ancaman daripada pemerintah United Kingdom untuk Islam itu disebarkan di negara dia. Maka tak perlu serang negara macam ni. Amerika Syarikat bersama dengan pendakwa-pendakwa Islam yang ramai daripada kalangan bangsa Amerika sendiri, bukan daripada Arab, Pakistan, bukan daripada orang luar. Negara itu sendiri ada pendakwa-pendakwa yang hebat-hebat. Imam Hamzah Yusuf, Syekh Yusuf Istis, banyak keluar dalam TV Al-Hijrah. Imam Suhaib yang dah pindah ke Malaysia pun banyak bagi ceramah juga di UIA dan sebagainya. Maka mereka juga tidak tandus daripada pendakwa-pendakwa bangsa dia. Tak perlu orang Islam luar untuk menyerang negara dia. Ini pandangan Syekh Al-Qaradawi. Maka pendapat yang mengatakan fardu kifayah menyerang negara orang kafir setahun sekali, pandangan itu telah pun pandangan itu tidak lagi terpakai pada zaman kita. Ya, dengan teknologi yang hari ini yang lebih dunia langit terbuka hari ini dengan internet dan sebagainya, ya, maka dakwah boleh berjalan secara ini. Ya, okay. Baik. Dikatakan juga bahawa jihad itu adalah kewajipan apabila berlakunya sebarang kemungkinan. Ini adalah pandangan yang kuat. Bila berlaku sebarang kemungkinan yang kita tak sangka, tak jangka, tiba-tiba negara kita diserang, maka jihad itu boleh menjadi fardu ain. Yang seperti saya sebut tadi, awal-awalnya kewajipan itu di atas golongan orang-orang yang mendapat jihad ketekaan. Kemudian peperangan itu telah merebak sehingga terdapat dikawal, maka juga menjadi kewajipan bagi orang awam. Dan siapakah yang akan memimpin peperangan itu? Ini kata dia ahlul halli wal aqdi. Pemimpin masyarakat, kiranya bantuan tentera tak sampai di kampung-kampung, maka penduduk kampung itu, ketua kampung ke, tok imam ke, dia boleh panggil semua anak-anak kampung dia, anak karya dia. Okey, sekarang ni kita cuba hubungi Angkatan Tentera Malaysia. Oh, tak cukup, tentera kita sedang berperang di satu tempat. Mereka di sana tengah menggempur musuh. Tidak ada bantuan tentera yang akan sampai ke kampung kita. Maka kita semua ni kena pertahankan diri. Masa jadi ketika itu fardu ain lah. Pak Imam pun kata, siapa yang ada senapan patah, siapa yang pandai bawa senjata, siapa yang pandai, apa saja senjata yang kamu ada, mesti dikumpulkan. Dan orang awam, kalau ada cangkul-cangkul, ada barang-barang, kalau ada lembing-lembing, kalau ada senapan patah seorang dulu, keluarkan semua. Dan ketika itu semua penduduk menjadi fardu ain. Ini dalam keadaan dan tidak dinafikan perkara ini adalah sebarang kemungkinan yang berlaku. Okey.
maka fardu ain ke atas semua penduduk negeri. Baik. Okey. Bagi menjelaskan hal ini juga adalah menjadi kewajipan bagi setiap Muslim untuk menghadapi orang kafir, sama ada dengan kekuatan dirinya atau ucapan lidahnya atau harta kekayaannya, sekurang-kurangnya dengan hatinya. Nah, ini juga pandangan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Jihad juga sebenarnya kalau kita tidak mampu berperang, ya, boleh juga dengan ucapan lidah. Umpamanya menaikkan semangat orang awam melalui khutbah Jumaat, ceramah-ceramah, ucapan-ucapan awam, ataupun tidak mampu untuk turun ke medan perang, maka membantu jihad peperangan itu dengan harta benda kekayaan, atau sekurang-kurangnya dengan hati dia masih sokong, ya, supaya negeri itu dapat dibebaskan, negeri tempat kita tinggal ataupun negeri umat Islam yang lain. Macam sekarang ini di Palestin, di Syria, di Kashmir, di mana-mana, di hati kita mesti cenderung kepada orang-orang Islam yang berjuang membebaskan tanah air. Okey, itu habis pembahasan tentang hukum jihad menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya nak pergi pada pembahasan Al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim, seorang ulama yang namanya terkenal, tapi nama betul dia ramai orang tak tahu. Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama fiqh, ya, yang terkenal, merupakan anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Antara kitabnya yang masyhur Zadul Ma'ad, itu kitab yang masyhur. Kalau tuan-tuan ada pengajian mana-mana masjid, kitab Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad yang mana bekalan menuju hari, menuju akhirat. Bab belajar, kitab tu bagus. Kalau fiqh ada, sirah ada, dalam tu amalan-amalan Nabi SAW, ibadat-ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW, cara ibadat Nabi. Ini kitab tu bagus. Ini dikarang oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Qayyim. Baik, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, mengatakan bahawa jihad adalah kewajipan fardu ain, sama ada dengan hati, ucapan atau harta atau dengan kekuatan. Bagi dia, jihad adalah fardu ain. Bila berlaku kemungkaran, bila berlaku peperangan, bila berlaku keadaan huru-hara, hati orang yang beriman mesti cenderung kepada kebenaran. Hati orang yang beriman mesti menyokong tentera-tentera yang berjuang. Ya, tak boleh sokong kemungkaran, tak boleh sokong kebatilan dan kezaliman. Jika dia mampu lebih pada itu, maka dia kena menyokong jihad tersebut dengan ucapannya. Terutamanya orang-orang yang ada pengaruh, mufti, orang-orang agama, imam, khatib dan sebagainya, dengan ucapan-ucapan dia menunjukkan dia menyokong gerakan jihad, ataupun dengan harta, ataupun dengan kekuatan. Ya, kalau boleh berikan harta benda untuk jihad, berikan, sumbangkan. Kalau boleh dengan menyertai peperangan itu, dengan diri dia sendiri terlibat menjadi tentera, itu lebih baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka setiap Muslim mesti berjihad melalui salah satu daripada bentuk-bentuk jihad ini. Ya, sama jihad dengan hati, atau jihad dengan harta, jihad dengan harta, percakapan dan perbuatan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min, wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min, wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min, fa laysa min wara'i dzalika min al-iman halatul khardal." Jadi jihad sama ada dengan kekuatan tangan kita, dengan mana kekuatan tubuh badan kita, ataupun dengan ucapan kita, ya, dengan harta benda dan juga dengan hati. Hati paling jelas sekali. Kalau hati pun tidak menyokong jihad, ya, tidak menyokong perjuangan kebenaran, mengalahkan kebatilan, mengalahkan kezaliman, maka orang itu Nabi kata laisa min wara'i dzalika minal iman. Tak ada lagi iman lepas itu. Kalau ada berlaku peperangan umat Islam di Palestin, dia kata apalah Palestin ni masih perang je, sibuk je. Buat apa perang, buat apa boleh baju, kan? Biarlah orang Yahudi nak perintah negara tu, biarlah.
Biarlah orang Yahudi nak menjajah, boleh bantu je, boleh buat apa, kan? Dia cuba hidup rukun damai dengan orang Yahudi. Zaman Nabi SAW pun orang Islam duduk rukun damai dengan Yahudi. Kenapa orang Palestin nak berjuang? Ini semua kata-kata yang tersasar daripada syariat. Baik. Okay. Tentang jihad dengan kekuatan diri, hukumnya adalah fardu kifayah. Manakala jihad dengan harta, kewajipannya terbahagi pada dua pendapat. Jihad dengan diri maknanya terjun ke medan jihad, fardu kifayah. Jika telah ada golongan tentera yang masuk dalam peperangan itu mencukupi jumlahnya, maka terlepaslah kewajipan daripada orang lain. Tentang mengeluarkan harta benda untuk jihad, pendapat yang paling tepat, hukumnya wajib. Ini pandangan Al-Imam Ibn Qayyim. Ini kerana perintah untuk berjihad dengan harta dan jiwa dan adalah setara dalam Al-Quran berdasarkan ayat yang semua kita tahu. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Mahukah aku tunjukkan kamu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Itu lebih baik dari kamu jika kamu mengetahui. Dalam surah As-Saff, maknanya jihad dengan harta dan jihad dengan nyawa adalah setara kedudukannya dalam Al-Quran. Maka itu Imam Ibn Qayyim antara pandangan yang menyebut apabila kita tidak mampu turun ke medan jihad, maka kita wajib mengerahkan harta, menginfakkan harta benda. Dalam hal ini, berapa banyak yang kita boleh beri. Macam contohnya kutipan dibuat untuk rakyat Syria, kutipan dibuat untuk rakyat Palestin di Gaza oleh Muslim Care, maka itu bukan, itu kata Syekh Al-Qardawi juga bukan sedekah sunat, tetapi adalah dia kata sedekah wajibah, pemberian wajib. Dan ikut kadar kemampuan kita lah, RM10 berapa kita beri. Sama ada duit itu sampai kepada tentera atau duit itu sampai kepada rakyat yang sedang kesusahan, semuanya adalah hukum dia wajib. Ini pandangan Syekh Al-Qardawi merujuk kepada qaul Al-Imam Ibn Qayyim. Baik. Setelah memetik keseluruhan pendapat para ulama, Syekh Al-Qardawi menyuarakan pendapatnya dari segi fiqh serta kesimpulannya bahawa jihad yang mempertahankan negara adalah satu kefarduan mengikut kesepakatan para fuqaha silam dan masa kini. Maknanya sejak dulu sampai sekarang, kalau bab mempertahankan negara, hukumnya adalah fardu. Cuma fardu ain atau fardu kifayah itu pembahasan di kalangan ulama. Yang penting bila negara kita diserang, wajib dipertahankan. Jangan jadi macam setengah orang, bila negara dia kena serang, dia lari keluar. Ialah pada keadaan sekarang ni memang itulah yang mana orang sedang buat. Bosnia dulu pelarian lari keluar. Syria pada hari ini jumlah pelarian telah meningkat 4 juta. Ini punya komentar share dengan Ustaz Syukri. Palestin sendiri yang tinggal di luar negara dia dah meningkat lebih 5 juta sejak dulu sampai sekarang. Kalau semua sekali orang-orang yang asal Palestin ada 9 juta lebih. Baik, Syekh Al-Qardawi juga menyokong pandangan bahawa jihad yang menyerang negara musuh tidak wajib, melainkan terdapat keperluan. Keperluan seperti mana yang saya sebut tadi lah, kiranya tentera Islam dan tentera musuh menyerang negara, dan kita tidak boleh melumpuhkan negara tenteraan itu, melainkan kita serang negara dia. Yang itu perlu pembahasan yang panjang. Dalam suasana hari ini, apabila negara orang Islam tak ada negara yang betul-betul kuat, maka kita tak boleh buat. Tidak boleh dibuat atas nama